Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini, pada pagi ini untuk sama-sama kita melihat kepada bagaimanakah panduan daripada surah Al-Mulk yang sudah pun kita lewati 27 ayat, dan pada hari ini kita ingin mendalami salah satu daripada ayat di hujung-hujung Ramadan ini untuk sama-sama kita bekalkan daripada Ramadan ini menuju Syawal dan bulan-bulan seterusnya, bekalan untuk ayah, bekalan untuk ibu yang menemankan ayah agar ayah terus boleh memimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita dalam tajuk kasih sayang ayah sebagai satu tajuk yang penting untuk kita sama-sama fahami. Adakah ayah ini sebagai sumber ketegasan, garang ataupun kasih sayang? Itu antara dilema yang mungkin berlaku apabila melihat kepada generasi terdahulu, mungkin mendidik dengan cara tali pinggang ataupun menggunakan kerengga di pokok nangka. Tetapi hari ini kita nak melihat bagaimana panduan daripada surah Al-Mulk dan juga daripada Quran dan Sunnah bersama dua orang panel kita pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Syahrizan Daud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz Fazrul, apa khabar? Alhamdulillah. Macam mana Ustaz? Dah di hujung Ramadan ini? Itulah kita proses untuk kita mempertingkatkan lagi untuk melakukan pecutan yang terakhir kita. Pecutan terakhir ya. Jadi 28 ni biasanya orang dah, kalau boleh balik merentas negeri ni rasanya ramai dah bergerak dah Ustaz ya. Tapi kita tak tahu sama ada negeri yang makin meningkat, ada yang tu kita doakan yang terbaik untuk Syawal kita, tapi yang pastinya Ramadan masih ada, kita ingin manfaatkan untuk kita mendalami Al-Quran ini Ustaz ya. Dan juga Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair Jalil, yes, Johan Qari Antarabangsa Musabaqah Al-Quran Antarabangsa 2019 yang bersama kita pada kali ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khabar Ustaz Fazrul. Alhamdulillah ya. Ustaz sekali je ya dalam majlis ayah kali ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sikit. Bersama Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Ya, masya-Allah. Ayat panjang sikit memang kita nak bagi special sikitlah ya, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sebelum kita membaca bersama dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair Jalil, kita ingin mendengar perkongsian daripada Encik Abu Talib Husin, seorang hos pengacara yang tuan-tuan mungkin maklum kenal, berkongsi pengalaman sebagai seorang ayah, kerana kita yakin ayah ini ada di mana-mana, daripada istana yang tertinggi sampailah kepada hujung kampung. Ayah adalah individu penting memimpin ke syurga. Kita saksikan paparan. Dulu saya tak boleh terima hakikat ni, bahawasanya memang saya membesar tanpa satu keluarga, entiti keluarga yang sempurna, di mana mak ayah saya bercerai ketika saya masih lagi dalam, sebenarnya masih bayi lagi lah. Saya pun tak tahu cerita, tapi saya dapat kumpul ni daripada ahli keluarga yang terdekat, sehingga saya dimaklumkan bahawasanya saya sepatutnya diserahkan pada orang lain, di mana mak saya perlu, sebab kami ada 7 beradik, lepas atas krisis ataupun dugaan yang Allah berikan tu, jadi mak saya terpaksa uruskan anak-anak, ayah saya ada haluan kehidupan dia tersendiri. Dan ada satu ketika saya disewakan sebuah bilik umur 12 tahun, dikirimkan wang, dan sendirilah saya basuh baju sendiri. Daripada umur 9 tahun 8 tahun tu saya dah biasa basuh baju sendiri. Jadi nak sekolah, tak nak sekolah ikut suka saya, lulus ke, pas ke, demam ke, sakit ke, sendirilah. Ambil masa hingga saya nak kahwin pun ambil masa. Maksud saya ambil masa tu adalah nak terima keadaan ni. Sehingga satu hari tu saya ingat lagi di rumah Prof Muhayyah, bonda. Saya rasa Prof dapat detect lah, dapat tahu yang saya ni ada satu perkara yang tak settle. Lama tau, berpuluh, makan 30 tahun saya simpan. Tapi satu hari saya ingatlah, dipendekkan cerita, kita panggil itu adalah satu reprogramming. Memaafkan, saya lepaskan, saya let go, bahawa selega sikit. Saya faham bahawa sini nak mendidik anak-anak ni kena keras. Saya dibesarkan dengan rotan, dengan tali pinggang. Saya nak buang 1 hingga 7 tahun ni mungkin cara saya dibesarkan, terabai, siapa nak ambil-ambillah. Jadi dengan anak pun saya buat macam tu, keras. Memang denda. Saya pernah kunci dalam store, saya pernah
suruh dia keluar rumah, saya kunci pintu, dia duduk rumah, budak baru 2 tahun. Saya rasa itulah terbaik. Rupanya di kala kita membesar umur 1 tahun hingga 7 tahun, cara macam mana kita dibesarkan itulah menjadi kehidupan kita. Itulah membentuk jati diri kita. Itu kita akan pegang. Kita panggil filtering system kita lah. Dulu tanpa ilmu. Syukur Alhamdulillah. Jadi bila dari ilmu tu berubahlah sikit. Yang ini adalah pertama kena banyak bincang lah dengan teman hidup semati kita. Selalu banyak bincang lah. Walaupun ayah ada kuasa besar lah, dictatorship dan jangan malu untuk minta maaf dekat anak. Akui kesilapan kita. Memang minta maaf. Memang kalau kata bukan termarah, memang marah dia. Kadang dengan cara yang kasar. Dah habis sesi tu, kita minta maaf dengan anak. Cakap minta maaf, baba cakap macam tadi. Sebab apa? Kita justify balik. Ayah kan dia kadang nak ada karakter kan. Dia tak nak tunjuk. Tapi saya rasa no. Saya nak breakthrough, tidak. Saya tak percaya pada benda tu. Okey, apa saya buat? Saya akan peluk anak saya. Saya akan suruh letak tangan dia dekat bahu saya. Saya akan lagakan kepala saya dengan kepala dia. Saya suruh dia tutup mata. Saya cakap dengan dia, bukan baba cakap, otak baba akan cakap. Saya akan berbisik. Saya akan whispering. Saya akan beritahu dia. Contoh saya cakap dengan anak saya, Jamilah. Jamilah ni baik. Jamilah anak soleha. Semua orang sayang Jamilah. Dan dia akan giggling. Dia akan ketawa. Dia akan seronok. Mudahlah, Alhamdulillah. Tak payah nak terpekik-pekik. Tak payah nak berkeras. Tak payah pun sebenarnya. Kasih sayang je. Love will settle everything. Kita sebenarnya ada pilihan dalam kehidupan, sama ada kita nak teruskan mewarisi sejarah kehidupan kita kepada anak-anak atau kita nak hentikan dan gantikan yang lebih baik. Utamanya tentang ayah ni, dia ada, kita panggil dalam bahasa Inggeris, father effect. Seorang anak perempuan yang dipenuhi dengan kasih sayang seorang ayah tidak akan mudah dahaga dengan kasih sayang mana-mana lelaki. Maksudnya dia tidak mudah dipancing oleh mana-mana lelaki asing yang meraih kasih sayang daripada dia. Jadi amat penting ayah macam saya ni untuk zahirkan pada anak-anak saya kasih sayang pada diorang. Begitulah perkongsian daripada Encik Abu Talib Husin, seorang hos pengacara yang mempunyai 4 orang anak dan pengalaman bersama ayah ibunya yang berkonflik, berkrisis itu melatari kepada kehidupan, dan ada ilmu yang dibekalkan dalam perjalanan untuk mengembalikan semula institusi ayah dan keluarga agar berada di atas jalan yang sepatutnya. Dan mari sama-sama kita melihat kepada surah Al-Mulk ayat 27 hingga 29 untuk sama-sama kita dapat hargai dan melihat adakah sebenarnya ayah perlu lembut ataupun lembik ataupun perlu tegas ataupun garang seperti harimau. Kita lihat ayat surah Al-Mulk ayat 27 hingga 29. Terima kasih Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Fazrul, Ustaz Syahrizan dan penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini dengan tajuk kita kasih sayang ayah. So kita akan tengok ayat Al-Quran yang insya-Allah mudah-mudahan dapat merungkai permasalahan berkaitan dengan topik yang kita bincang pada hari ini insya-Allah. Dan sebelum saya baca, Ustaz cerita pasal ayah ni Ustaz. Ayah ni kalau kita tengok nampak karakter garang, tapi biasanya sebenarnya dalam hati ada taman. Oh, Nampak garang, pukul anak, denda anak, tapi dengan sebab kadang-kadang dengan dia pukul, dia denda tu, masuk toilet menangis. Walaupun garang, dalam hati ada taman. InsyaAllah sama-sama kita lihat ayat pada hari ini sebagai sandaran tajuk kita pada hari ini dari surah Al-Mulk ayat 27 sehingga ayat 29 insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, 3 ayat daripada surah Al-Mulk. Ketika datang kiamat dan mereka melihat azab itu secara dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Katakanlah, wahai Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang yang kafir daripada azab yang pedih? Katakanlah, dialah yang maha pemurah, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal, maka nanti kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Bukan sesat, sesat. Okey, sesat yang nyata. Inilah 3 ayat daripada surah Al-Mulk untuk sama-sama kita maklumi dan kita lihat, terutama pada ayat yang ke-28 ini yang kita ingin bicarakan bersama dengan Fadil Ustaz Syahrizan juga pada hari ini. Ustaz, bila melihat perkongsian Cik Abu Talib sebentar tadi, beliau dalam keadaan beliau sebagai seorang ayah yang terkenal dalam masa yang sama juga ada pengalaman yang tersendiri dan pengalaman tersendiri itulah jika kita boleh lihat pada ayat 28 ini, kalau seorang ayah baca ayat 28 ini Ustaz, apa mesej yang perlu diambil, yang perlu ditanamkan dalam diri ketika mendidik sebuah keluarga menuju ke syurga? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan Fazrul, terima kasih banyak-banyak atas jemputan pada Ustaz Abdul Khair. Terima kasih banyak-banyak atas bacaan yang sangat menyentuh hati. Sesedari tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita biasanya kita sangat, orang kata dalam bahasa Inggeris, kita expect kepada ayah kita mesti ada sesuatu. Sebagai ketua keluarga, bila kita jadi anak ni, kita memang mengharapkan ayah tu macam ni. Tambah pula kalau kita buat perbandingan dengan ayah lain yang mungkin tidak ada watak itu pada ayah kita, lagilah kita akan mengharapkan lebih daripada ayah kita. Biasanya begitulah. Tambah pula anak perempuan, mungkin biasanya anak perempuan lah yang diperlukan lebih daripada ayahnya sebab dia anggap ayahnya pelindung dan sebagainya. Dan bila kita baca ayat 28, bagi orang yang dia tidak mengharapkan apa-apa daripada ayahnya, mungkin dia tidak perlukan ayah dia, maka dia akan boleh buat keputusan dia sendirilah. Tapi bagi mereka yang mengharapkan ayah dia, maka dia akan cari jalan tu. Jadi bila kita baca ayat 28 ni, bagi seorang ayah yang dia tahu dia ni diperlukan oleh keluarganya, dia adalah orang yang diharapkan dalam keluarganya, bukan sekadar terhadap pasangan dia saja, tapi dia bila dah ada anak, bila dah dapat title ayah, tanggungjawabnya lebih besar. Jadi kita perlu menjadi orang harapan yang semestinya bila kita tahu kita itu diharap, ada banyak benda yang kita kena prepare, yang kita perlu get ready lah. Dan saya suka yang kalau berdasarkan apa pengalaman yang kita lihat pada ayah-ayah yang ada, Tuan Fazrul, Ustaz, kita melihat memang kita ayah ni memang akan ada kekurangan, kita tak akan sempurna. Tapi apabila kita belajar daripada kekurangan itu dan kita mengisi kekurangan dengan kesempurnaan yang daripada orang lain, kita akan dapat sebagaimana yang diharapkan. Jadi kalaulah ayat 28 itu, bila mana Allah tanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, tolong tanya orang-orang kafir ni, kan dia orang ni nakkan balasan buruk sebagaimana dia orang harapkan, sebab bila Nabi sampaikan dakwah, mereka tentang dan mereka kata, okey, kalau betul engkau Muhammad, engkau betul kau Nabi, akan sampaikanlah benda yang tak elok, apa yang kau harapkan sangat. Ataupun adakah mereka harap Allah boleh bagi rahmat kepada apa yang mereka buat, walaupun mereka tak elok, walaupun mereka tak baik, tapi Allah tetap bagi rahmat, bagi kasih sayang, bagi kelembutan kepada mereka. Itulah ayah sebenarnya. Yang kalau dia tak suka ayahnya, kan banyak macam-macam kisah hari ni yang kita tengok, bila mana seorang anak, bila mana dia menjerit terhadap ayahnya, kan ayahnya tak boleh berikan sebagaimana yang diharapkan, bila dia tengok ayah-ayah orang-orang lain, jadi dia rasa
ayahnya lemah, maka dia menjerit dengan ayah dia. Tapi dalam masa yang sama, ayah ini akan bersabar dengan anak-anak yang macam ni. Dan ayah itu sebagai seorang ayah, dia bukan sekadar harus melepaskan kemarahan terhadap jeritan anak tu, tapi dia sendiri akan improve diri dia terhadap apa yang anak itu perlukan daripada dia. Jadi saya memandang, kalaulah Allah itu Maha Pemurah, Maha Rahmat, Maha Lembut, Maha Kasih, walaupun orang yang melakukan benda yang tak elok kepada Allah, seorang ayah, dia bukan sekadar mementingkan haknya anaknya buat salah, menjerit kepada dia terhadap kelemahan dia, tapi dia perlu menjadi sebagaimana rahmat Allah. Walaupun dia boleh marah balik, dia boleh boykot anak dia, dia boleh jangan bagi makan, bagi minum pada anaknya sebab anaknya buat kesalahan kepada dia. Tapi apabila dia ada rahmat, sebagaimana disebut dalam ayat 28, dia terus akan berikan kebaikan kepada keluarga dia. Saya rasa sebagai seorang ayah, perlu ambil inspirasi rahmat Allah itu, kita terap dalam diri kita sebenarnya. Maksudnya daripada ayat yang ke-28 ini, memilih jalan rahmat, ya, memberi kasih sayang itu adalah jalan yang paling penting, paling mulia berdasarkan pada ayat 28 ini, berbanding kalau Allah nak bagi kita ni bila-bila je Allah bagi pop saja kan, ya. Kalau ikutkan kepada ayat Al-Quran yang lain, kalaulah sebagaimana kalau orang-orang musyrik itu minta disegerakan, memang ramai orang dah tak hidup dah sekarang Ustaz ni. Apatah lagi kalau kita cakap lah orang yang bukan Islam, yang tak beriman, berapa bilion ni memang dah hancur dah, ya. Tetapi Allah memberi ruang, dan memberi ruang itu adalah antara perkara penting dalam menjadi seorang ayah ini sebenarnya, ya. Cuma bila cakap tentang beri ruang Ustaz, ya, beri ruang, mungkin juga Ustaz Abdul Khair pun sebagai ayah, sebagai pendidik. Ustaz Abdul Khair mengajar dekat di masjid negeri ini, ya, sebagai guru Taranum dah 3 tahun Ustaz, ya. 3 tahun, ya. Bila kadang-kadang ayah memberi ruang, ya, mengajar, contohnya mak mengajar dengan kasih sayang, zaman dahulu dia terkenal dengan kerengga dengan tali pinggang, ya kan. Dan rotan itu kat sebelah tu bukan sekadar letak sebelah, tapi memang kalau katakan baca Quran, silapnya kena kan, okey. Jadi macam sekarang Ustaz mengajar di masjid negeri ini, bagaimana Ustaz menguruskan ketika mengajar itu tersebut sebagai satu daripada tugas ayah jugalah kan, sebagai cikgu. Kalau di rumah itu mungkin ada ayah-ayah yang mengajar anak baca Quran, mengajar anak untuk berakhlak. Ada di kalangan guru-guru ini yang dia mungkin bersifat tegas untuk mendisiplinkan. Ada yang kata dia bersifat kasar untuk mendisiplinkan. Ada yang kata gunalah lemah lembut untuk mendisiplinkan. Mana cara yang Ustaz gunakan ketika mengajar Al-Quran ini sebenarnya? Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Soalan ni macam saya pula ahli panel Ustaz. Oh ya, memang. Ustaz memang ahli panel. Saya je tanya soalan. Alhamdulillah. Okey, saya di sini mengajar seperti mana yang Ustaz sebut tadi, pengalaman mengajar di sini tak adalah lama, dalam 3-4 tahun begitu. Dan alhamdulillah anak-anak saya yang di sini keluar lebih dulu pada saya. Oh, okey. Maknanya mereka adalah lebih tua dari kita. Tapi alhamdulillah, apa pun kita nampak kesedaran mereka untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Walaupun di satu usia yang mungkin dah orang kata lanjut. Betul. Kadang-kadang orang kata tak ada harapan untuk belajar. Nah, sebab tu kalau pepatah itu sebab apa Ustaz? Melentur buluh biar dari rebung Ustaz kan. Jadi orang kata pada dia mungkin harapan untuk belajar, harapan untuk pandai itu tipis sangatlah. Lagi-lagi belajar Taranum Ustaz. Nah, jangan tak payah kira orang tua. Yang muda pun ramai syahid. Nah, jadi pendekatanlah bila kita apa ni, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maksudnya kita nak mengajar, kita nak berhadapan dengan seseorang tu, kita kena tengok situasi juga kan Ustaz. Apabila kita berada di hadapan orang-orang yang lebih tua, walaupun kita kata anak murid kita lebih tua, maka cara pendekatan tu dia lain. Tidak sama dengan mungkin anak-anak kita yang kecil, tidak sama. Jadi kesabaran itu kena lebih tinggi. Lebih tinggi. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok potensi, kalau orang yang dah berada di peringkat umur yang sangat banyak, potensi dia tu sangat rendah berbanding dengan anak-anak kecil. Yang mana anak kecil ni dia ada kelebihan untuk menyerap, untuk belajar. Dia cepat tangkap. Tapi kalau orang-orang yang di peringkat umur ni, kadang-kadang 10 kali belum tentu dapat. Lagi-lagi belajar Taranum Ustaz. Tak sampai balik, kita habis kelas tu rasa lapar Ustaz. Lapar. Lapar dengan letih ya? Lapar. Mengawal emosi dengan kita menggunakan tenaga yang banyak. Tetapi saya percaya, maknanya dia akan ada satu kepuasan yang kita rasa apabila orang-orang yang kita nampak mungkin dan dia rasa sendiri tak ada harapan untuk dapat benda tu, tiba-tiba satu masa dia dapat,
Allah, situ rasa nikmat yang paling besar, Ustaz. Ya. Apa pun yang penting kesabaran tu lah. Memang Sabar kena tu, ya. sabar betul-betul. Tak boleh nak marah. Sampai kadang-kadang anak murid saya kata, "Ustaz, kami belajar dengan ustaz ni tak pernah pun nak marah. Belajar apa 10 kali baca tak jadi-jadi pun senyum semua." Nah, memang kita kena macam tu lah. Sebab kita tak nak bagi orang lagi, orang ada usaha untuk dekat dengan Al-Quran. Tetapi kalau kita, pada anak lah, pada saya lah, kalau kita marah-marah, nanti dia akan jauh kembali. Jauh. Itu yang kita tak nak. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdul Khair berkongsi pengalaman mengajar, mendidik ya. Pasal pengalaman ini sebenarnya juga kita nak kongsikan dengan ayah-ayah, ibu yang mungkin mengajar di rumah. Kadang-kadang mengajar Iqra, saya pun kalau katakan mengajar anak nombor 5 Iqra, Ustaz ya. Kalau katakan kita dah biasa berceramah, dah baca apa sebagainya, bila mula balik dengan alif bata, bila dah 5 kali ke dia ngulang, terlupa pula ke kan, silap baca. Wah, yang itu betul lah. Maksudnya kesabaran, memberi ruang itu adalah antara perkara yang penting. Jadi bila kita lihat dalam senario di negara kita dalam berita, Ustaz ya, ada ayah yang kadang-kadang cepat hilang sabar. Kan? Dia rasakan bahawa dia dah penat. Kemudian bila tengok ke rumahnya, bersepahnya dengan anak buat halnya, dia naik naik barannya tu kan. Jadi macam mana sebenarnya nak menguruskan marah ni? Pasal pengurusan marah ini satu topik yang besar, tapi nak Ustaz kongsi ringkas pada hari ini. Apa panduan untuk ayah-ayah yang ada pada hari ini, ya, ibu-ibu yang belum share lagi di Facebook tu boleh share sekarang, ya. Pasal bercakap tentang kasih sayang, dia mesti ada kaitan dengan marah. Dia kadang-kadang ayah kuat marah ataupun mak kuat marah. Ya, dua-dualah. Apa tips panduan agar marah ini dapat diurus kasih sayang yang menjelma? Sila. Bila sebut marah, biasanya persepsi kita negatif. Kan negatif. Tetapi marah itu adalah satu fitrah ataupun naluri kemanusiaan. Kalau kita jadi manusia tak ada langsung sifat marah, bahaya dalam hidup kita. Terutamanya apabila agama dihina sebagai contoh. Keluarga kita disakiti sebagai contoh, kita tak ada marah. Malah kita merelakan perkara itu. Itu pelik. Marah perlu ada ketika yang perlu. Tetapi ianya perlu diuruskan. Betul yang macam Tuan Fazrul sebut, kita perlu urus kemarahan kita. Rasulullah SAW ajar kita tentang marah ini adalah supaya diurus. Bila Nabi sebut tentang la taghdab, jangan marah, bukan berarti tak boleh marah langsung. Tapi ada ketika yang kita tak boleh marah, contoh tengah berdiri. Tengah kita tak boleh nak kawal emosi. Ketika itu Nabi kata jangan marah. Nabi sebut jangan marah itu sesuai dengan konteksnya. Sebab Nabi tengok sahabat yang kalau dimarah masa itu akan berlaku kesan negatif yang lebih besar. Jadi Nabi tak benarkan marah. Tapi ada ketikanya Nabi membenarkan marah. Kan? Dan itulah yang diajar. La taghdab itu kalau boleh kurangkan marah. Dan Nabi mengurus kemarahan itu dengan cara Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu betul-betul beriman, kalau kita betul-betul nak sempurnakan iman kita kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan. Marah ni jarang orang nak cakap baik-baik. Kan? Tapi kalau dia boleh marah dengan perkataan yang baik, ini ketegasan. Okey. Kan? Dia tinggikan nadanya mungkin atau dengan matanya yang tegas ataupun dengan satu bahasa isyarat dia. Yang khaira, perkataannya baik. Abang, kalau abang buat macam ni, abang takkan dapat apa yang abang nak. Ketegasan. Dia bukan marah. Abang, kalau abang buat macam ni, abang pukul sebagai contoh. Satu bahasa yang mungkin berbeza tapi tujuan yang sama. Tapi Nabi sebut falyakul khaira, cakap elok, cakap benda yang baik dan cakap baik-baik. Kerana ada orang boleh cakap baik tapi tak baik-baik. Kan? Dia cakap itu tapi dengan mungkin bahasa yang mungkin tidak sesuai kan. Perli, sarkastik dan seumpamanya. Tetapi kalau dia boleh cakap benda yang baik, cakap pula baik-baik. Tapi kalau tak boleh cakap baik-baik, marah pula dengan nada yang marah, pula emosi yang sedang membara pula pada masa itu, yasmut. Ataupun yaskut, senyap. Lebih baik diam. Dan itu mungkin yang ada ayah-ayah yang memegang karakter itu diam. Berarti anak-anak akan kenal, kalau ayahnya diam, kita ayah yang sedang marah. Ini satu karakter sebenarnya. Kan ayah kita kadang tidak bercakap. Bila dia tak bercakap, something wrong berlaku dalam keluarganya. Tapi bagi seorang ayah pula, dia juga perlu tengoklah. Kalau dengan tak bercakap itu tidak selesai masalah, akhirnya dia perlu bersuara. Kan? Tapi dia perlu memilih keadaan yang sesuai lah, waktu yang sesuai. Dan itulah mungkin waktu makan atau mungkin waktu yang kondusif, yang anak-anak pun tengah relax, tengah okey masa tu. Jangan anak tengah letih, puasa, baru balik sekolah, tanya tu pula kena marah lagi. Jadi tunggu mana masa dia tengah relax, mungkin hujung minggu cuti, time berbuka pula, semua orang tengah kenyang, makanan pula itu mungkin makanan yang special. Ayah sengaja berikan makanan yang
paling best hari tu dalam Ramadan ni, inilah makanan yang paling best, tapi tahun inilah ayah nak cakap sesuatu. Jadi ini penting, ketegasan dalam kelembutan itu sangat-sangat penting, dan ayah kena guna kuasa ayah ini melalui kasih ayah sebenarnya. Baik, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Syarizan ya, berkongsi bagaimana untuk kita menguruskan marah itu tadi ya, untuk menunjukkan ketegasan, bukannya kegarangan ataupun kezaliman ya, tetapi tegas itu penting. Lantaran itu diperlukan dalam mendisiplinkan seorang anak dalam sebuah keluarga. Yang kita ingin lihat lebih lagi bagaimana yang diistilahkan tadi falyakul khairan itu, bercakap baik itu, dia waktu bila, macam mana menyusun perkara itu memerlukan satu hikmah yang ingin kita kongsikan lagi. Tapi kita berehat sebentar dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini untuk kita membicarakan tentang tajuk kasih sayang ayah, yang harapnya ia adalah kasih sayang daripada Ar-Rahman menuju kepada Ar-Rahman, daripada ayah yang mendapat keimanan, membawa kasih sayang itu menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syarizan Daud dan juga Ustaz Abdul Khair untuk kita membincangkan topik ini. Dan sebentar tadi kita mendengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan falyakul khairan, ya Ustaz ya, bercakap baik ataupun diam itu sebagai tanda keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Jadi mungkin kalau Ustaz boleh kongsikan tambahan ya kepada saya sebagai ayah dan juga tuan-tuan yang berada di atas talian, bercakap baik. Bercakap baik ni memang semua ayah nak baik kan. Tapi kadang-kadang bila dia dah mula marah ataupun dia nak menyatakan kebenaran al-haq itu, kadang-kadang dia tersilap tempat. Yang benar itu kadang-kadang boleh jadi baik, yang benar itu kadang-kadang boleh menyakitkan hati si isteri, pasangan, pada anak. Dan anak, kalau anak remaja terutama dia rasa macam ayah ni asyik nak bercakap kebenaran dan dialah yang paling benar. Dia pun kadang-kadang give up juga. Dia kata, baik aku cari kawan aku lah kat luar. Jadi macam mana perkara itu dapat kita uruskan, Ustaz? Pasal terutama kalau saya berjumpa ayah yang selalu pergi majlis agama, kan, ada pula yang dia ada kemahiran, dia bawa ayat Quran dan dia bawa bagi terus pada anak dia, dan anak dia macam tak boleh nak membalas dah pasal ayah sudah ada al-haq. Sila Ustaz. Benar, saya sangat setuju. Al-haq itu sangat penting. Malah dalam Al-Quran juga menyatakan, bila sebut pasal bercakap atau komunikasi ni, ada beberapa teknik dalam Quran dipanggil komunikasi wahyu ni. Macam mana Al-Quran Allah bagi kepada nabi-nabi dan kepada kita orang yang menjadi hamba Allah ini, ada beberapa cara bercakap. Yang pertama, qaulan sadida, mesti cakap betul, al-haq. Yang Ustaz Fazrul sebut. Qaulan sadida ni penting. Jadi seorang ayah jangan sekali menipu dalam keluarga. Malah walaupun untuk tujuan betul. Okay, untuk tujuan yang baik, sebagai untuk apa sekalipun jangan tipu. Kena cakap yang betul. Yang kedua, qaulan ma'rufa, kena cakap perkara yang membawa kepada arah yang kebaikan. Qaulan ma'ruf. Yang ketiga,
Kaulan karima, cakap dengan cara memuliakan, ini especially bagi ayah yang nak hormat pada orang yang lebih tua lah. Ayah bercakap dengan ayah dia, ayah bercakap dengan mak dia. Jadi anak-anak akan melihat benda tu. Kaulan karimah, bercakap dengan orang yang lebih tua. Ada lagi kaulan maisura, cakap santai-santai. Cakap dengan anak, ada level anak yang dari universiti lain pula cara bercakapnya. Kaulan baligha, cakap biar sampai maksud. Anak yang darjah 1 lain. Kalau kita cakap dengan anak kita, abang nanti pergi sekolah, elok-elok ya. Elok-elok tu tidak baligha, tidak sampai maksud. Kita kena visualkan dia, abang nak masuk sekolah nanti, lintah jalan, tengok kanan, tengok kiri, tak ada kereta, abang cepat-cepat jalan. Bagi dia nampak baligha biar sampai. Kakak nanti dekat kantin, nanti elok-elok dekat kantin masa makan tu, elok-elok tu macam mana? Elok tu Dia apa tidak lah? baligha, tidak sampai maksud. Kakak kena tanya berapa harga, tanya kalau dekat kantin nampak ada kawan tak ada makanan, share makanan dengan dia. Maknanya baligha biar sampai maksud. Ada lagi kaulan layyinah, cakap lembut. Jadi ini semua teknik-teknik yang dan diceritakan dalam Al-Quran. Seorang ayah perlu menguasai teknik-teknik macam ni. Dan saya juga masih belajar untuk menguasai semua teknik ini. Walaupun kita manusia, cubalah untuk jadi yang sesempurna mungkin. Tapi kita juga ada nafsu yang kadang-kadang bawa kita pada benda yang tak elok. Kita cuba nak cakap baik-baik. Tapi kita dah plan dah ni. Okey, saya akan cakap baik-baik. Tiba-tiba opponent kita, anak kita, dia buat emosi yang tak elok depan kita. Masa itulah kita akan cuba nak seimbangkan. Tengah dah plan nak cakap baik-baik. Nak cakap benda baik, benda yang betul, benda yang hak. Walaupun dengan ayat Quran, tiba-tiba dia pandang ke lain. Macam mana? Kita rasa kita dah betul dengan ayat Quran hadis ni. Tiba-tiba dia pandang ke lain. Seolahnya dia menolak terus Quran. Hot kita. Ketika itulah kita nak urus. Sebab tu Nabi ajar kita, ketika bercakap, ketika marah sekalipun, kalau berdiri duduk. Kalau duduk baring, tak boleh juga pergi ambil wuduk, tak boleh juga mandi. Jadi nak katanya, anger management ataupun nak mengurus kemarahan itu sangat-sangat penting. Dan lidah ini dia memang sangat-sangat tajam lah. Sebab itu bila kita sebut tadi lebih baik diam, itu antara senjata yang paling besar dalam rumah tangga kita. Sebab kalau kita dalam keadaan marah itu berdiri, kita ada pula kuasa dengan tangan, kita boleh ambil barang ini untuk kita pukul. Sebab kita rasa kita ada kuasa itu. Tetapi dari satu sudut yang lain, Islam mengajar juga hukuman itu. Tapi tengok pada kesesuaian kita pada hari inilah. Zaman dulu mungkin sesuai dengan rotan mungkin, atau mungkin ada masih lagi yang masih sesuai, dia dah ajar anaknya daripada kecil dengan rotan, tapi yang sekadarnya. Kadang-kadang rotannya bukan dengan rotan yang betul-betul buluh rotan tu, kadang-kadang dengan pen saja. Kan, anak yang ayahnya terlalu baik, yang menyediakan menguruskan keluarganya, yang ahli ibadat, orang soleh, kadang-kadang dia tidak perlu rotan belantan, dia tidak perlu, kadang-kadang dengan pen saja, tak ada sangat. Kan? Itu saja telah memberikan satu perasaan yang hukuman yang sangat besar pada anak. Jadi perkara ini saya rasa dia tidak mampu didapati dengan benda yang singkat lah. Dia perlu ada prosesnya. Dan bagi seorang ayah yang menjalani proses ini, dia juga perlu memperbaiki diri dia. Jangan hanya melepaskan kemarahan, tapi dalam masa yang sama fikir juga kemarahan anak-anak terhadap diri dia. Maka daripada situ kita akan adalah timbang rasa, toleransi antara kita sebagai ketua keluarga, insya-Allah. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Syarizan untuk berkongsi tadi ya berkaitan dengan jenis-jenis percakapan itu ya. Itu perlu dilebarkan lagi. Dia kena praktikal, tapi ia adalah satu proses bagi ayah-ayah yang bersama pada hari ini ya, kaedah yang sadida, ma'rufa ataupun karima, maisura tadi ya. Pelbagai istilah-istilah itu perlu dilatih. Pasal biasalah Ustaz ya, kursus kahwin tu 2 hari je kan. Kemahiran bercakap ini, kecualilah orang tu pergi kursus bercakap, itu pun untuk cakap dekat khalayak ramai. Tak adanya yang kata okey ini cara bercakap dengan anak kan. Kursus-kursus begitu terhad, tapi kalau tuan-tuan ada peluang untuk hadir ke program begitu, belajar, saya rasa itu kemahiran yang besar Ustaz ya. Pasal kita akan banyak menggunakan masa juga di rumah selain daripada tempat kerja. Cuma di tempat kerja ni biasanya orang profesional kan. Dia senyumnya, hello, how are you doing, apa sebagainya kan. Tapi bila balik rumah dah penat kan, habis semua yang dia punya senyum-senyum tu, dan kita mengharapkan ke syurga itu dengan keluarga ya, bukannya dengan syarikat ke apa tu. Itu membantu di luar, tapi kita kena jaga diri dan keluarga. Dan ini perkara yang ayah-ayah pada hari ini boleh kita ambil perhatian daripada perkongsian tadi. Kita ada satu lagi ayat daripada surah Ali Imran ayat 159 yang telah kita bincangkan sebelum ini, tapi kali ini kita nak bincang sekali lagi lantaran Quran Ustaz ya. Bila kita bincang berkali-kali ini untuk kita pasakkan dalam diri ayah seperti saya, tuan-tuan sekalian, apakah teknik untuk kasih sayang itu muncul pada setiap masa? Surah Ali Imran ayat 159 bersama Ustaz
Abdul Khair. Terima kasih Ustaz Fazrul. Mari sama-sama kita lihat surah Ali Imran ayat yang ke-159 sebagai sambungan daripada perbincangan kita tadi. Ya. Jadi sebelum saya baca Ustaz, saya nak sebut berkenaan dengan marah ni. Sebab tu Nabi sebut apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Sebab bila kita marah ni, kalau lagi-lagi kita marah anak. Dia yang saya nampak bila kita marah anak ni, dia ada dua konten. Dua isi penting dalam marah kita tu. Yang pertama, doa yang negatif pada anak. Nah, doa yang negatif pada anak. Yang kedua, kita buat perbandingan. Ya. Kita suka buat perbandingan. Nah, doa negatif. Kalau orang dulu, bagus orang dulu, dia marah. Tapi apa dia sebut? Bertuah punya budak. Doa tu doa yang baik. Ya. Bertuah sungguh budak tu. Nah, tapi kita, bila kita marah sekarang, ni perlu kita muhasabah mungkin. Kalau nak kata sebelum marah tu fikir dulu, payah dah. Sebab marah ni tak boleh nak fikir dah. Tak, tapi berhati-hati. Sebab marah itu bila kita marah anak kita, dia lebih pada bentuk doa yang negatif. Kita tak sebut benda-benda tu. Tak, kalau orang dulu dia sebut bahlul kan. Kita nampak bahlul tu satu benda yang negatif. Tapi sebenarnya dapat saya dengar hari tu di Radio IKIM. Rupanya bahlul tu nama orang alim kan Ustaz? Orang alim, orang soleh. Orang soleh rupanya. Oh, kita nampak bahlul tu. Kadang-kadang bila kita dengar orang kata bahlul, sensitif sungguh bahlul ni. Tapi sebenarnya bahlul tu doa pada sebab orang tu orang yang baik, bahlul tu. Tapi kita sebab apa? Kamu ni menyusahkan. Ni dan benda tu semua benda yang negatif. Maka hasil daripada marah kita tu tidak nampak apa-apa perubahan yang positif pada anak. Yang keduanya perbandingan, kan Ustaz kan? Perbandingan. Kita suka bandingkan anak kita dengan anak nombor satu. Kau tengok abang kau. Dah, dia bagus macam ni, waktu macam ni, dia baca solat ikut waktu. Kau ni menyusahkan. Ya. Dah, jadi tidak ada apa-apa yang positif di dalam marah kita tu. Maka hasilnya adalah negatif. Jadi dua perkara tadi itu maksudnya doa yang tak baik atau Doa yang cakap tak yang tak baik dan membandingkan tu Ustaz ya. Betul, Membandingkan itu perkara yang perlu dijaga-jaga Dijaga-jaga. ya. Pasal kadang-kadang dia pasal sayang sangat kan. Tapi sayang sangat tu dia punya perkataannya itu kalau terguna dua perkara tersebut ia merosakkan kepada hubungan dalam kekeluargaan, membina seorang anak itu sendiri. Jadi mari kita lihat Ustaz dalam ayat 159 dah jadi ahli ini. panel pula saya ni Ustaz. Oh, Banyak alhamdulillah. orang ni, Alhamdulillah. Kita nak berkongsi pengalaman dengan ayat-ayat yang ada. Silakan. Baik, sama-sama kita lihat surah Ali Imran ayat yang ke-159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 159, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berkeras hati, sudah tentu mereka menjauhkan diri daripada sekitarmu. Kerana itu, maafkanlah mereka dan mohonlah keampunan untuk mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertawakal. Ustaz, sebenarnya memang dalam kes ini, ayat ini ada kaitan dengan Uhud, ya. Ada sahabat tak ikut cakap Nabi, ya. Dalam rumah, di tempat kerja, kadang-kadang kita harapkan buatlah kerja, beri perhatian, kan. Tapi tak diberi perhatian, ya, menyusahkan kata si ayah, tapi tak boleh keluar perkataan tu kan, kalau tidak dia jadi doa, ya. Jadi macam mana nak ambil panduan daripada ayat 159 ni Ustaz? Baik, ada beberapa
keyword yang penting dalam ayat 159 surah Ali Imran, iaitu pertamanya tentang kasih sayang dan kelembutan. Bila sebut kasih sayang, kelembutan, Nabi kasihkan sahabat-sahabat ni walaupun mereka buat salah, Nabi tetap lembut. Kalau tak sahabat ni terus pergi, terus fed up dengan Islam, terus tak nak dah support Nabi. Jadi Nabi terus juga dengan lembut walaupun mereka lakukan kesalahan. Dan kita sebagai mak ayah, macam mana kita marah pun sebenarnya kita yang buat juga sebenarnya. Anak-anak akan nampak kelembutan dekat situ. Sebab tu kadang-kadang Ustaz, anak-anak akhirnya dah tak makan saman dah. Kalau kena marah balik tu, marah je tu, dia nak lepas je. Sebenarnya dia juga yang buat. Jadi kita nampak sebenarnya dia dah jadi satu fitrah dah hari ni. Tapi anak-anak perlu hormat lah, walaupun tahu mak ayah tu dia marah macam mana pun. Tapi kita perlu hormat dia. Takut sebab usianya dah meningkat. Takut dia marah kita banyak kali, sebenarnya sakit jantung. Dia jangan fikir dia selamat. Dia takut nanti mak ayahnya tak selamat, dia juga yang susah. Jadi anak kena nampak. Malangnya anak tak nampak benda tu. Dia nampak dia selamat. Dia terlupa yang kalau mak ayahnya tidak suka marah disebabkan kesilapan yang berulang kali dilakukan, takut akan menyusahkan mak ayah tu sendiri, dan akhirnya kesannya akan kembali juga kepada anak. Keyword kita adalah kasih sayang dan juga kelembutan. Jangan berkasar. Betul, dan memang pada hari ini pun zaman yang terbuka, yang anak-anak boleh akses maklumat macam-macam. Dia boleh belajar parenting sendiri. Walaupun dia belum jadi parents, dia boleh tahu. Malah dia dah buat kat IG story dia ayah yang macam mana sebenarnya. Dia nak bagi ayah dia baca. Dia Itu yang kita bagi risau. idea pada ayah dia. Dia bagi idea pada ayah macam-macam. Betul juga, tapi ni macam sindir aku ni. Kita kena ambil yang positifnya. Bila fikir-fikir dengan hati yang tenang, dengan senyap tadi. Awliya smooth tadi, bila kita diam, tak marah, kita diam, kita dapat pula poin-poin macam tu, kita akan belajar. Tenang-tenang dulu, jangan berkasar. Dan ini keyword penting, maafkan mereka. Maafkan. Sebab anak kita memang akan lakukan kesalahan sebagaimana kita sentiasa mengulang kesalahan masa kita kecil. Kita sendiri kenal diri kita macam mana dulu. Kita tipu mak ayah kita buat benda yang dia tidak suka, kita mengulangi kesalahan, kesilapan. Sebagaimana mak ayah kita pernah memaafkan kita, ini masanya untuk kita maafkan mereka banyak-banyak kali. Maafkan. Setiap hari sebelum tidur, maafkan saja. Jangan biarkan mereka, walaupun ketika nak tidur tu dalam keadaan kita baru lepas marah, maafkan saja. Marah itu untuk mengajar, untuk ketegasan bahawa mereka buat benda salah. Kalau tak marah, kalau tak tegur, mereka tak tahu itu salah. Tapi dalam keadaan kita menegur, walaupun dengan nada yang marah, tapi bahasa yang dikawal, maafkan mereka. Dan jangan lupa, jangan ambil peluang Ramadan. Kita berada di hujung-hujung Ramadan. Kita ambil peluang untuk pohon ampun bagi pihak mereka. Dan inilah Rasulullah buat pada para sahabat. Rasulullah minta maaf dengan Allah bagi pihak mereka. Wastaghfir lahum. Itulah yang kita minta. Ya Allah, maafkan. Ampunkan dosa aku, dosa ibu ayahku, dosa pasangan aku, dosa anak-anak aku. Walaupun anak-anak kita boleh minta maaf sendiri, tapi doa daripada ayah ni jangan lupa. Ini kita cakap pasal ayah ni. Dalam Al-Quran, doa-doa banyak datang daripada ayah. Luqmanul Hakim, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Ini semua datangnya daripada para ayah. Gunakan kuasa ayah ini untuk berdoa bersungguh-sungguh. Antara doa yang penting untuk kita selitkan dalam doa kita, wahai ayah-ayah, wahai Syahrizan Daud, adalah doa memaafkan anak-anak kita. Ambil peluang untuk Ramadan, bulan keampunan, untuk kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara lainnya adalah perbanyakkan discuss. Itu kita kata tadi, masa yang kita sesuai, kondusif, mungkin time more. Kalau time berbuka semua orang macam rushing, lapar sangat, tak sempat nak cakap, okey, masa more. Ayah nak ceramah pula waktu tu kan. Tak nak ceramah, ayah pun lapar masa tu. Jadi time more dah, relax jap. Kita bagi benda yang special hari tu, ataupun kita ada bercuti ke, pergi mana vacation, bercuti. Walaupun tak ada rentas negeri, carilah mana hotel yang seronok, yang menyeronokkan mereka. Mereka dah dapat apa yang mereka nak, gunakan peluang itu untuk berbincang. Sebab bila perang Uhud tu dah selesai, dah stabil, Rasulullah berbincang balik dengan para sahabat, mereka bermusyawarah dan sebagainya, dan akhirnya serahkan kita kepada Allah SWT. Serahkan keluarga kita kepada Allah. Ya Allah, ini usaha saya, inilah effort saya, inilah yang termampu saya buat. Ya Allah, kau bantulah kami. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga ini sebagai panduan untuk kita selalu amalkan, ya, sebagai ibu ayah. Kalau ada yang kata macam mana nak tunjukkan kasih sayang tu, itulah 3-4 perkara dalam ayat 159 surah Ali Imran itu, point demi point untuk dilaksanakan Ustaz, ya. Bukannya kasih sayang tu sekadar kita biarkan sahaja, ataupun apa sahaja anak pun nak sazali, kan, beri saja, bukan, tetapi ada tahap-tahap ataupun perkara yang perlu dilaksanakan mengikut panduan daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah SWT di hujung ini untuk Allah izinkan kita menjadi ayah yang sentiasa bertawakal, yang sentiasa mendapat rahmat daripada Allah, sehingga rahmat itu kita manifestasikan, kita tunjukkan dalam kehidupan berkeluarga kita. Kita berdoa kali ini bersama dengan Ustaz Syahrizan. Silakan Ustaz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, maafkanlah dosa kami ya Allah, dosa ibu ayah kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa keluarga kami, rakan-rakan jiran tetangga kami, sahabat handai, seluruh muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, jangan Kau keluarkan kami daripada Ramadan melainkan setelah Kau menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sungguhnya kami cuba untuk menjadi hamba-Mu yang saleh, yang taat, yang patuh kepadamu ya Allah, tapi dengan kelalaian dan kegagalan kami ya Allah. Kau bantulah kami dengan Ramadan ini untuk kami menjadi ayah yang baik, ayah yang menyempurnakan diri kami di atas segala kekurangan dan kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam mengurus kaum keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami suami ataupun ayah yang soleh untuk keluarga kami. Jadikan juga kami isteri yang taat kepada suami dan juga ibu yang baik pada anak-anak kami. Jadikan juga kami anak-anak yang sentiasa taat, patuh kepada ibu ayah kami dan boleh mendoakan mereka setelah mereka pergi nanti. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, satukanlah kami keluarga yang bahagia ini di dunia dan juga di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kami serahkan segala urusan kami kepadamu ya Allah. Kami cuba yang terbaik semampu kami ya Allah. Kami serahkan segala-galanya agar Kau membantu memimpin kami ke jalan yang Kau radai. Ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, seandainya ibu ayah kami telah pergi meninggalkan kami ya Allah, jadikanlah amal-amal kami yang sedikit di bulan Ramadan ini ya Allah. Seandainya Kau terima amal-amal ini ya Allah, Kau sampaikanlah kebaikan dan pahala yang sama kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Mujibas Sa'ilin, istajibillah du'aana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Syahrizan Daud berkongsi pada hari ini Ustaz, memimpin doa dan berkongsi permata daripada Al-Quran dan juga bersama Qari Ustaz Abdul Khair Jalil. Kita doakan tuan-tuan dengan perkongsian hari ini kita menjadi ayah yang dipandu oleh Al-Quran, ayah yang menebarkan kasih sayang. Inilah antara poin ataupun tujuan untuk kita gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan menyumbang dan juga berkorban bersama menguruskan idea yang ada untuk kita membina My Family Quran Hour, My Family Quran Time. Masa-masa inilah yang akan kita gunakan, kita faham dan kita sebarkan kasih sayang sesama kita insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi pada episod akan datang ya, insya-Allah kita ada lagi 2 ayat ataupun 2 ayat lagi untuk kita sama-sama melihat pada Ramadan ke-29 dan insya-Allah yang ke-30. Moga-moga tuan-tuan boleh kongsikan, maklumkan masih lagi ada masa, dan bagi yang tertinggal boleh rujuk balik kepada episod yang pertama, kedua, dan kita akan bertemu lagi ulangan di TV Al-Hijrah 3.30 pagi dan juga Astro Oasis pada jam 10 malam pada setiap hari di bulan Ramadan. Bertemu lagi dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah